Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Terlebih-lebih dahulu yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis. Apa nama tadi? Kak Emma Okey. Yang Ustazah hormati barisan AJK pelaksana dan juga AJK Jawatankuasa Surau Seri Baiduri Setia Alam, Selangor, betul? Okey. Yang dihormati juga Wakil Persatuan Ummah Prihatin yang turut serta dalam pertemuan usrah kita pada malam ini. Para guru, para asatizah, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Jauh kita hari ni. Muslimat berada di Selangor, Ustazah berada di Kemaman, Terengganu. Jauh kita lah, beratus kilometer kita dipisahkan dengan jarak secara fizikal. Namun Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Maya, melalui Zoom ni. Alhamdulillah. Dok ngatuk pula dah. Faham tak bahasa Terengganu ni? Faham. Kemaman kampung saya Ustazah. Oh, Kemaman. Ada Kemaman rupanya. Siapa tu Kemaman tu? Saya Ica. Faham. Alhamdulillah. Orang Gong Limau. Gong Limau. Oh, Gong Limau Cukai. Cukai. Okey. InsyaAllah semua muslimat insyaAllah di kalangan orang yang salihah. Malam ni Ustazah juga belajar semangat orang Selangor terutamanya yang bersemangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah para sahabat, para muslimah yang disayangi sekalian, mari sama-sama kita bersyukur ke hadrat ilahi kerana apa? Kerana Allah bagi kita kemampuan. Kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala bimbing dan pandu niat dan kehendak kita pada malam ini. Untuk kita mendengar perkara yang baik, untuk kita bertemu ataupun untuk kita melihat perkara yang baik dan mendorong kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik di sisinya. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Dan jutaan terima kasih juga tidak dilupakan di atas jemputan pada malam ini. Saya kira jemputan ini melalui orang tengah. Dan Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada AJK pelaksana program di atas jemputan yang saya kira cukup berharga di atas pertemuan pada malam ini. Dan Alhamdulillah juga Allah Ta'ala memberi kita kelapangan, kelapangan dari sudut masa. Saya kira kalau waktu malam ni, waktu nak tidur dah, terutama lepas isyak. Nak lelak mata dah. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita, Allah Ta'ala bagi kita ruang yang sedikit. Bukan banyak pun, sikit, sejam je. Sampai sejam dah ni. Ruang yang sedikit dan inayah Allah Ta'ala di atas pertolongannya itu. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk apa kita malam ni? Muslimat baca lagi dekat poster tu. Tajuk apa kita malam ni? Malam ni kita bercakap dua hala. Kalau Ustazah cakap seorang, takut muslimat lebih faham pula. Ustazah nak nampak untuk masing-masing ni. Ustazah cakap seorang kan syok belaka. Syok sendiri. Muslimat, tajuk apa malam ni Muslimat? Maafkanlah. Buangkan dendam. Marah dan dendam. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustazah nak cakap berkenaan dengan kecantikan malam ni. Rasa-rasa ada tak kaitan dengan tajuk yang ditulis di poster tu? Maafkanlah, buangkan marah dan dendam dengan kecantikan. Rasa-rasalah agak-agak ada kaitan tak? Ada, betul. Berkaitan dengan akhlak, betul tak? Betul. Ini berkaitan dengan akhlak. Akhlak dan kecantikan berpisah tiada. Kecantikan macam mana? Nanti Ustazah akan cerita. Kecantikan macam mana yang kita nak cerita lebih lanjut berkenaan dengan tajuk yang kita cuba kupas pada malam ini.
Ustazah cuba berkongsi pada malam ini. Bukanlah orang yang layak selayaknya, ilmu pun tak banyak pun. Tapi kita sama-sama berkongsi tentang info-info ataupun tips-tips bagaimana kita nak hati kita sentiasa lapang, hati yang sentiasa bahagia, hati yang seronok, agar kita tidak ada sedikit pun ataupun sekelumit perasaan dendam dalam jiwa kita ni. Bab kecantikan ni, kalau orang perempuan kalau cakap bab kecantikan semua celik mata. Semua seronok. Contohlah Ustazah kata, muslimat baca petua sebegini-sebegini. InsyaAllah muslimat akan jadi awet muda umur 20 tahun. Semua orang akan suka kalau cakap bab kecantikan. Ustazah orang perempuan kan, bukan orang lelaki. Jadi Ustazah berani kata bila mana kita mendengar tips-tips awet muda, memang kita akan rasa seronok. Itu adalah kecantikan luaran. Kecantikan luaran yang dipandang oleh mata manusia. Dunia ni muslimat colourful kan, warna-warni. Dunia ni tak satu colour. Tapi ia berwarna-warni, ada warna hitam, biru dan sebagainya. Cuba muslimat lihat ataupun pandang di kedai-kedai, di pasar tani, di pasar malam, di shopping kompleks. Apa yang banyak dijual? Dan siapa yang ramai pembelinya? Siapa yang ramai pembeli di shopping kompleks, di pasar malam, di pasar tani? Siapa ramai pembelinya? Perempuan. Orang perempuan. Pandai. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, kedai kain pasang, kedai kain tudung berapa banyak? Siapa yang nak beli tu? Perempuan. Orang perempuan juga jawapan dia. Orang perempuan ni dengan kecantikan tu adalah satu fitrah. Orang perempuan kita dengan kecantikan itulah satu fitrah. Orang perempuan dia suka kelihatan cantik, kelihatan indah, kelihatan apa lagi, elok, bagus. Salah tak salah tu? Tak. Salah tak? Tidak salah. Kerana itu adalah fitrah semula jadi yang Allah campakkan dalam diri seorang wanita tersebut. Tidak salah, itu adalah fitrah kita. Cuba muslimat renung ataupun tengok pengasas-pengasas produk. Mereka dinobatkan sebagai jutawan. Produk mereka tu siapa yang beli? Orang perempuan beli. Sebab nak comel. Nak comel. Dan ni kan macam-macam produk ada. Brightening. Nak putih kulit kan. Whitening. Ning-ning tu lah. Merening-rening tu. Tapi siapa yang nak beli? Perempuan juga. Tak Zah tak kata ke orang lain. Tak Zah kata ke diri Ustazah. Bukan kata ke muslimat. Tapi memanglah itulah pandangan indeks kecantikan yang dinilai oleh manusia. Tapi kita muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan kita menilai sama seperti orang yang tidak ada agama menilai kecantikan itu. Kita orang yang beriman, orang yang ada iman dalam diri kita, jangan kita menilai kecantikan luaran itu adalah kecantikan yang sebenar. Jangan kita. Saya nak cakap apa malam ni? Kecantikan yang saya nak cerita pada malam ini adalah kecantikan akhlak. Kecantikan budi pekerti. Kecantikan jiwa. Kecantikan yang Ustazah nak cerita pada malam ini satu kecantikan yang tidak ditelan zaman. Yang tidak luput dari usia kita. Kita muslimat saban tahun, usia kita semakin meningkat. Tiada orang yang bila mana tahun meningkat, usia dia berkurang. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Semua orang setiap tahun, saban tahun, bila tahun itu meningkat, maka umur kita akan meningkat. Bila mana umur kita meningkat, kita pun tengok fizikal kita. Rupa paras kita, rambut kita berubah. Kan? Ada selai dua berubah, risau dah lagi. Masih mak risau tak? Tengok-tengok ubah dah rambut aku. Ada selai dua je, risau dah. Tapi muslimat jangan bimbang. Itu adalah memang justru fizikal itu begitulah. Tapi jangan bimbang. Saya nak cerita ada satu kecantikan yang tidak ditelan zaman. Akan sentiasa cantik, dia akan sentiasa cantik. Apa kecantikan itu? Kecantikan itu adalah kecantikan dan keindahan akhlak. Masya Allah. Kecantikan itu mengangkat darjat manusia. Memberatkan timbangan mizan amal seseorang di hari kiamat kelak. Itu adalah kecantikan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, idola kita, dipuji dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimat baca Al-Quran, muslimat perasan tak ada satu
kalimah ataupun satu ayat yang mana Allah Ta'ala puji tentang Nabi. Dia sudut apa? Allah Ta'ala puji Nabi, dia sudut Nabi tu handsome ke? Tak. Tidak. Tidak. Allah Ta'ala puji Nabi dari sudut akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini sentiasa kita baca dan kita sentiasa dengar. Apa kata Allah? Apa pujian Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dan sesungguhnya innaka, kata yakni kamu yakni Muhammad, di atas akhlak yang sangat hebat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir kita. Allah Ta'ala puji baginda Nabi berkenaan dengan akhlak. Akhlak Nabi ni akhlak yang paling baik, akhlak yang paling bagus. Kita nak contohi akhlak siapa lagi? Tidak bukan, tak lain tak bukan adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohi Nabi, baca sirah Nabi, bagaimana akhlak Nabi, jiwa Nabi, peribadi Nabi, budi pekerti Nabi. Adakah Nabi berhasad dengki? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdendam? Ada ke tidak? Tidak ada. Kalau kita baca sejarah ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi muslimat. Kita tengok peristiwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Taif. Cerita ni cukup masyhur, Nabi dibaling dengan batu, kan, dibaling dengan kahit. Tapi Nabi tidak ada sekelumit perasaan dendam, perasaan benci kepada orang yang membuat begitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya sucinya, tulusnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni manusia biasa, tiada jannah syurga pun lagi. Dia muslimat dalam ni tahu dah muslimat akan masuk syurga. Dan muslimat ada tahu dah dapat dah ke list nama-nama ahli syurga? Kau tahulah Ustaz nak jawab apa malam ni. Belum. Yang kita tahu nama-nama yang dijamin syurga 10 orang sahabat Nabi kan? Betul? Kan? Tazah pun tak apa ingat nama sahabat tu. Itulah nama jaminan yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi kita ni hamba Allah yang sangat lemah, yang penuh dengan dosa. Kenapa kita nak buat dosa lagi? Kita nak menuju syurga Allah Ta'ala ni, jangan kita banyak buat dosa. Tak perlu kita berdendam. Maafkanlah. Tidak membawa satu keberuntungan pun. Sedikit pun tidak beruntung kalau kita berhasad dengki dengan manusia. Tak ada untung pun. Yang rugi siapa? Kita rugi. Sebab apa rugi? Sebab memberatkan dosa kita. Rugilah nama tu. Okey. Kita tengok kisah lagi. Malam ni Ustazah cuba cerita tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh muslimat kisah Nabi? Sebagai pedoman kepada kita. Kita ni kena ambil ibrah daripada kisah-kisah para anbiya supaya menjadi satu suntikan dan juga semangat ke dalam diri kita. Okey, kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Muslimat pernah baca surah Yusuf bukan? Betul kan? Kita baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni adalah surah yang ke-12 dalam Al-Quran yang mengandungi 111 ayat. Surah Yusuf ini daripada jenis Makiyah. Kalau kita belajar Al-Quran, surah 114 surah dalam Al-Quran ini terbahagi pada dua. Satu surah Madaniyah, yang kedua surah Makiyah. Dan surah Yusuf ini dikategorikan sebagai surah Makiyah. Siapa Nabi Yusuf alaihissalam ni? Nabi Yusuf alaihissalam adalah anak kepada Nabi apa? Nabi mana muslimat? Muslimat tidur dah ni. Ustazah cakap seorang ni. Nabi Ya'qub alaihissalam. Pandai. Siapa tu? Fronsri. Okey, alhamdulillah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putera kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub pula putera kepada Nabi mana? Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ishaq pula putera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu silsilah dia, silsilah Nabi Nabi Ibrahim ni, ada sikit-sikit silsilah dia. Nabi Ibrahim ada dua anak ada dua anak. Nabi Ibrahim ada dua isteri, betul? Siti Hajar dan Siti Sarah. Okey. Daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sarah lahir Nabi Ishaq. Sarah tu Nabi Ishaq. Kemudian lahir Nabi Ya'qub, kemudian lahir Nabi Yusuf alaihissalam. Okay, kita berbalik kepada surah Yusuf alaihissalam. Kalau muslimat baca cerita dalam surah Yusuf itu daripada ayat 1 hingga ayat 111 menceritakan bagaimana
Handsome-nya Nabi Yusuf alaihissalam. Cantiknya Nabi Yusuf alaihissalam bab bulan purnama. Tapi Ustazah yakin dan percaya bahawasanya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam itu lebih cantik daripada kehansaman yang ada pada rupa paras Nabi Yusuf alaihissalam. Cuba kita tengok dalam surah Yusuf. Nak beritahu handsome Nabi Yusuf ni ada satu ketika beberapa orang wanita beberapa orang wanita itu dia sedang memegang pisau. Hajatnya nak potong buah. Tiba-tiba Nabi Yusuf melintasi mereka. Lalulah wanita tersebut terpegun melihat kecantikan rupa paras Nabi Yusuf alaihissalam sehingga kan wanita-wanita tersebut menghiris jari-jari mereka. Nampak Nabi Yusuf handsome sangat sampai tak sedar terhiris jari. Tak sakit lagi waktu tu. Sakit bila? Bila Nabi Yusuf berlalu pergi, masing-masing bercakap bersama mereka, kenapalah kita duk potong jari ni. Tak sedar masa tu. Waktu tu baru sakit. Itu cerita dalam Al-Quran. Bukan salah reka-reka ni cerita nak kabarnya handsome-nya bab bulan purnama rupa paras Nabi SAW. Muslimat pernah tengok suami muslimat handsome sampai terhiris tangan tak? Muslimat pernah tengok dong suami muslimat handsome sangat sampai kan galik tengok suami handsome sampai terpotong jari. Ada ke? Tak ada. Tak ada. Nak katanya handsome ni Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sambung kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Ceritanya bagaimana Nabi Yusuf ni dikhianati oleh siapa? Dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan dirinya. Siapa dia? Adik-beradik dia. Adik-beradik. Betul. Okey, dikhianati oleh orang yang diharap dapat melindungi dirinya. Dikhianati oleh orang yang telah berjanji untuk menjaga diri Nabi Yusuf alaihissalam. Dikhianati oleh orang yang tawar diri kepada Nabi Yusuf, bagi tahu kepada Nabi Yusuf, bagi tahu kepada ayahnya untuk ajak keluar Nabi Yusuf pergi bermain. Cuma hari tu anak ajak pergi jalan jauh sikit je. Nak berseronok-seronok. Marilah dik kita pergi jalan. Makan angin. Gitu lebih kurang. Marilah kita pergi jalan waktu petang ni. Jalan jauh sikit. Dia minta izin dengan Nabi Yaqub waktu tu. Tapi apa yang mereka buat kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Mereka buat apa? Mereka campakkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah perigi buta. Adik-beradik Nabi Yusuf ni khianat. Khianat mereka ni bukan khianat biasa. Tapi khianat untuk melenyapkan karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Khianat untuk menghapuskan karakter Nabi Yusuf alaihissalam. Itu khianat di dalam adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Bila mana Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam perigi buta tersebut, Nabi Yusuf panggil abang. Bayangkan kalau kita dicampakkan ke dalam perigi. Abang, adik-beradik kita buat tak tahu je. Agak-agaklah waktu tu hati kita ni berdendam ke hati kita yang redha, pasrah, mulia. Cuba kita renung diri kita. Contoh, saya bagi contoh. Contohlah kita buat makan-makan. Tapi musim PKP ni tak boleh buat makan-makan kan? Selangor PKP kan? Betul? PKP. PKP. Terengganu PKPB, Alhamdulillah. Contohlah satu hari tu kita buat makan-makan. Kita masaklah setahun sekali kan, masak makan-makan ni, gathering katakan. Tiba-tibalah seorang adik-beradik kita tidak hadir. Tidak hadir gathering kita buat tu. Agak-agak kita berasa hati tak? Rasa. Adik-beradik seorang tak mari. Orang mari belaka. Seorang tak mari. Padahal yang tak mari tu, yang tak hadir tu ada alasan yang munasabah, ada musyaqqah yang bukan direka-reka lah, ada hal. Tapi kita ni berasa hatinya, masa hatinya, sampai ke berdendam. Sampai kita kata, nanti kalau anak dia kahwin nanti aku tak akan hadir. Contoh saya bagi, nak kata kita ni berdendam. Padahal benda tu sikit sahaja. Tapi sebab kecil hati kita tu ikutnya kegodaan syaitan yang membisik dalam hati kita tu, kita ikut. Kita ikut. Saya Azhar tak bagi contoh yang jauh. Kita bagi contoh yang dekat. Sebab kita biasa buat makan-makan kan. Padahal benda tu benda yang simple.
Kenapalah kita nak menyimpan perasaan rasa hati yang teramat sangat tu dalam hati kita sampai bertahun-tahun. Agak-agak bahagia tak hati kita? Tak. Agak hati kita hati yang seronok ke tidak? Tak. Yang senang ke tidak? Bila kita bertendang dengan manusia, kita tidak memaafkan kesilapan manusia, hati kita tidak akan rasa bahagia. Cuba muslimat buang. InsyaAllah hati kita akan rasa tenang setenang-tenangnya. Hati yang sangat bahagia. Cuba buat. Sebelum tidur, muhasabah diri. Andai kata ada kesilapan manusia kepada kita, kita maafkanlah. Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu maha pengampun kepada hamba-Nya. Apatah lagi kita ni hamba yang sangat dhaif, yang tidak memiliki apa-apa. Kenapa kita hendak berdendam, tidak memaafkan orang lain? Buanglah. Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam tadi, selepas dicampakkan ke dalam perigi buta tu, Nabi Yusuf diselamatkan oleh pedagang yang melalui jalan tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ni dijual dengan harga yang sangat murah. Kemudian Nabi Yusuf dijadikan pembantu rumah, dibawa ke Syam, ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf ini berpisah dengan ayahandanya yang tercinta puluhan tahun. Ketika Nabi Yusuf itu dicampakkan ke dalam perigi, usianya masih kecil. Bayangkan puluhan tahun tidak bertemu dengan ayahandanya. Bagaimana kerinduan seorang anak kepada ayahandanya. Boleh bayangkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini. Dan akhirnya Allah Ta'ala ni mengangkat martabat Nabi Yusuf alaihissalam. Asalnya adik-beradik dia tadi nak membunuh karakter Nabi Yusuf. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai perbendaharaan hasil negara. Kalau kita hari ini sebagai Menteri Kewangan. Masa tu Nabi Yusuf alaihissalam menjadi perbendaharaan hasil negara. Muslimat kalau ada Al-Quran boleh buka pada surah Yusuf pada ayat 100. Surah Yusuf pada ayat yang ke-100 pada muka surat 247. Okey. Kita baca sedikit ayat ni, ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ambil sikit ayat ni. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijn وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي صدق الله العظيم. Cuba muslimat renung kami maksud ayat 100 itu. Bagaimana kisah Nabi Yusuf itu? Diceritakan kan, dibuang dalam perigi, kemudian dijual dengan harga murah, dijadikan pembantu rumah, Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Sehinggalah satu saat Nabi Yusuf bertemu semula dengan ayahandanya. Kisah dalam surah Yusuf ini. Tak kala Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan ayahandanya dan juga adik-beradiknya, apa kata Nabi Yusuf kepada ayahnya? Dalam surah ni diceritakan. Kalau kita lah agak-agak, apa kita akan bagi tahu kepada ayah kita? Abah, ni lah orang-orang ni yang campakkan aku dalam perigi. Tapi Nabi Yusuf tidak berkata begitu. Nabi Yusuf tidak berkata begitu. Apa yang Nabi Yusuf kata? Nabi Yusuf kata, An nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ini adalah kerja syaitan. Ini adalah kerja syaitan yang membisikkan dalam diri kami, adik-beradik kami, api pertelingkahan, api permusuhan. Nabi Yusuf alaihissalam menyalahkan syaitan. Tidak menyalahkan takdir, tidak menyalahkan adik-beradiknya. Nak katanya sucinya dan murninya akhlak dan juga hati Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lah duduk di tempat Nabi Yusuf ni, confirm kita kata, ni ayah, inilah adik-beradik dulu ni yang campakkan aku dalam perigi. Sehingga kan aku dibawa ke Mesir. Tidak bertemu dengan ayah selama beberapa tahun. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak berkata begitu. Nabi Yusuf mengatakan syaitanlah yang menjadi punca permusuhan di antara dia. Baini. Nabi Yusuf kabur diri dia dulu. Tengok comelnya.
halusnya adab dan akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita kata orang lain dulu, tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak, dia menunding jarinya dahulu baru dia kata baini wa baina ikhwati, di antaraku dan juga adik-beradik. Subhanallah, maha hebat Nabi Yusuf alaihissalam ini. Insan yang cukup hebat dari sudut akhlak dan peribadi yang cukup mulia. Subhanallah. Kemudian ayat 101. Ayat 101 ni muslimat baca, muslimat niatlah sebagai yang katanya untuk menghindari penyakit lupa. Ayat 101. Rabbi qad ataitani. 101 muslimat boleh beramal dengan niat baca, moga-moga Allah Ta'ala lindung kita dan jaga penglihatan kita. Sebab kita ni kadang-kadang lupa. Betul tak? Petang tadi, malam ni ke surah muslimat ke esok? Lupa kita tu. Memang kita bersifat lupa. 101. Boleh beramal. Okey. Kecantikan akhlak ini bermula dari mana? Bermula daripada kecantikan hati. Bermula daripada kecantikan dalaman. Bukan kecantikan luaran. Bila mana cantiknya hati kita, bila mana cantiknya sanubari hati kita, maka akan terpancarlah segala bentuk kecantikan itu. Baik dari sudut tutur bicara, tingkah laku kita, akhlak budi pekerti kita. Kerana ini adalah hasil daripada jiwa yang bersih. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bagaimana kita nak memiliki akhlak yang mulia? Bagaimana kita nak memiliki akhlak yang mulia? Jawapannya adalah kita perlu membersih dan menyucikan hati kita. Dan ia perlu dijadikan sebagai profession yang perlu dilaksanakan secara profesional. Kenapa Ustazah kata perlu dilaksanakan secara profesional? Kerana tazkiyatun nafsi ini, penyucian jiwa ini perlu kepada ilmu, perlu kepada kemahiran, perlu kepada latihan. Ustazah ulang sekali lagi, tazkiyatun nafsi ini, penyucian jiwa, penyucian hati ini perlu kepada ilmu. Yang kedua perlu kepada kemahiran. Dan yang ketiga perlu kepada latihan, yakni riyadhah. Okey, muslimat yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita tengok satu persatu berkaitan dengan bagaimana kita nak menyucikan hati ini. Kita pergi dari sudut ilmu dulu. Ilmu ni muslimat kita kena cari. Dia tidak akan datang bergolek duduk depan kita, tidak. Ilmu ini perlu dicari. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan kepada setiap orang muslim. Selepas selesai kita belajar ilmu fardu ain, ilmu ibadah, ilmu tauhid, perlu kita belajar ilmu tasawuf, ilmu hati dan akhlak kita. Ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil ihtimam ataupun ambil cakna. Sebab jarang, kadang-kadang orang ni tidak mengambil cakna hati, akhlak. Dia kata, okeylah Ustazah, istighfar sudahlah, astaghfirullahalazim. Cukup lah tu. Padahal semua itu memerlukan kepada ilmu. Bagaimana Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut, kita perlu semak hati kita. Perlu semak hati kita, penyakit mazmumah apakah yang ada dalam hati kita. Kita cek diri kita ni muslimat, dalam hati kita ni ada apakah penyakit mazmumah yang ada dalam diri kita. Contohlah muslimat buat list. Ustazah tak boleh buat seorang-seorang, tak mampu nak mengenal masing-masing. Jadi muslimat boleh kenal pasti apakah penyakit mazmumah yang ada dalam diri kita, dalam diri masing-masing. Kadang-kadang ni muslimat, paling dahsyatnya penyakit mazmumah yang ada dalam diri kita adalah tidak mengaku. Tidak mengaku. Contohlah suami kata, awak ni Kaminah, baran lah, panas baran. Contoh, kita pun kata kat suami, kata kat kita pula panas baran, dia yang panas baran. Contoh. Itulah contoh penyakit yang tidak mengaku, penyakit yang ada dalam diri dia. Contohlah muslimat muslimat pergi klinik pergi klinik sakit lah contoh. Doktor pun tanya, makcik sakit apa
Contohlah, doktor tanya, kita akan jawab macam mana? Makcik sakit ni, kan? Kita akan cakap, kita mengaku sakit kita, mengaku. Okey. Lepas tu makcik sakit kat mana? Macam tu doktor tanya. Tak tahu tak sakit kat mana aja kita jawab macam tu. Tak ada. Kita akan jawab sakit kat dekat mata. Kita akan cakap satu-satu. Dekat telinga. Kita akan cakap. Cuma kita tidak buat ikrar lah. Aku janji dengan doktor. Nak katanya dengan doktor kita pun mengaku kita sakit apa. Bab akhlak ni, bab penyakit mazmumah ni lebih-lebih lagi lah kita kena mengaku apakah penyakit mazmumah yang ada dalam diri kita ni. Contohlah suami kata, awak ni mengumpat lah. Kita pun balas balik. Kita cakap apa? Mana ada mengumpat? Kita cakap yang betul. Padahal kita tu mengumpat. Maksudnya kita tidak mengaku apa yang kita buat. Itu penyakit yang ada dalam diri kita. Ustazah juga bermuhasabah diri kita. Ustazah tidak kata kepada muslimat seluruhnya. Tidak. Mulut yang bercakap ini adalah lebih dekat dengan telinga yang mendengar. Dan akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Maka semalam ini kita sama-sama bermuhasabah diri kita. Apakah penyakit mazmumah yang ada dalam diri kita? Cuba kita cek, cuba kita list. Kerana penyakit mazmumah inilah yang boleh membuat hati kita merana. Memang penyakit ni kita tidak boleh rawat dengan suntikan. Tidak boleh rawat dengan makan ubat. Macam mana nak rawat dia? Tadi saya kata kena cari ilmu. Kena cari ilmu. Muslimat kena cari ilmu. Muslimat alhamdulillah ada usrah muslimat. Cari guru-guru yang boleh memberi ataupun berkongsi tentang perkongsian hati, penyakit hati, bagaimana nak merawat hati. Kena cari. Musim PKP ni alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan kita banyak boleh cari ilmu melalui media, melalui maya ni. Carilah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu dan niat kita yang baik ini. Kemudian yang pertama tadi ilmu, kena cari ilmu. Bagaimana kita nak menyucikan hati kita, kena cari ilmu. Yang kedua kena ada kemahiran, kena ada skill. Apa dia skill dia? Contohnya bila mana datangnya penyakit-penyakit hati ni, bila mana adanya godaan-godaan syaitan yang membisikkan ke dalam hati kita ni supaya kita ni berdendam, bersikap berburuk sangka, menipu, berbohong dan sebagainya lah seumpama penyakit-penyakit mazmumah itu, maka kita perlulah isti'azah, memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia lafaz isti'azah tersebut, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab benda ni datang daripada syaitan. Syaitan yang membisik ke dalam jiwa kita, dalam hati kita, supaya kita ni berperangai buruk, supaya kita ni bersifat dengan sifat-sifat yang keji dan sifat-sifat yang tercela. Maka kita perlulah meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimat kalau baca surah di antara lagi cara isti'azah, cara perlindungan yang kita boleh amalkan, kita amalkan 3 kul, iaitu surah An-Nas, surah Al-Falaq, Qul huwallah. Tu di antara surah-surah sebagai pelindung kepada kita. Surah pelindung, beramallah. Beramal dengan ayat Al-Quran tidak jadi masalah. Kita bimbang, kita beramal dengan tangkal, jampi, serapuh yang memang menyalahi akidah Islam. Kita minta jauh benda itu. Kita beramallah dengan ayat Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran itu sendiri. Dan setiap surah dalam Al-Quran dia ada kelebihan dan sifat yang tersendiri. Muslimat ada kuliah tafsir Al-Quran tak dengan ustazah? Ustazah lain lah ada ke kuliah tafsir? Belum berkesempatan lagi. Alhamdulillah, sebab bila mana kita belajar surah demi surah dalam Al-Quran ini, kita akan tahu, okey, surah ni ada kelebihan dia, surah ni ada fadilat dia, ada sudut beramal yang macam mana, betul InsyaAllah kalau ada kelampangan masa, belajarlah Kemahiran, skill tadi. Bila mana kita ada perasaan buruk dalam hati kita, cepat-cepat kita isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian yang kedua tadi, selain kita isti'azah, kita boleh memohon doa. Doa ini diajar oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi SAW. Nabi kata apa? Mahukah kamu aku ajarkan kepada kamu kalimah-kalimah yang membersihkan jiwa kamu? Apa dia?
Doanya adalah tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Ianya ada dalam surah Al-Isra pada ayat yang terakhir. Surah Al-Isra, Muslim kalau boleh buka surah Al-Isra pada ayat yang terakhir. Doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat baginda Nabi SAW. Iaitu yang berbunyi, Ustazah tambah yang depan tu, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Sadaqallahul azim. Ini satu doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita. Surah Al-Isra pada ayat 111. Bila mana kita tahu skill, bila mana kita tahu kemahiran, kita ni muslimat tidak akan larut dalam tunjuk syaitan. Tidak akan terikut dengan godaan syaitan. Sebab tu kena tahu skill. Yang pertama tadi Ustaz kata kita baca isti'azah. Kemudian kita membaca doa dalam ayat surah Al-Isra pada ayat 111. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhull wa kabbirhu takbira. Sadaqallahul azim. Beramalah insya-Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk kita sentiasa menyucikan jiwa dan hati kita ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk membersihkan hati, iaitu melalui latihan riyadah. Bahasa Arab sebut riyadah, bahasa Melayu sebut latihan. Apakah latihan itu? Yang pertama, kita berpuasa. Al-ju' menahan lapar. Lapar di sini bukanlah lapar kerana nak diet. Leni kan banyak kan, orang nak diet semua, nak kurus semua. Tapi kita berpuasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita bangun malam. As-sahru, berjaga malam. Bukan berjaga tengok WhatsApp, tengok Facebook. Tapi kita berjaga malam, solat tahajud, solat taubat, solat hajat, menangis depan Allah, berinteraksi dengan Allah, mengadu kepada Allah, berbicara dengan Allah, menyesali kesilapan-kesilapan kita. Bangun malam, cuba untuk bangun malam. Ini adalah latihan kita. Yang kedua, qiraatul Quran. Yang ketiga, baca Al-Quran. Sungguh, bila mana kita baca Al-Quran, dia akan mendatangkan satu kemanisan dalam jiwa kita. Semakin kita baca Al-Quran, semakin hari kita akan rasa sangat manis. Dan kita akan rasa sangat rindu kepada kalam Allah. Cubalah. Cuba untuk kita baca. Sentiasa baca. InsyaAllah mudah-mudahan ayat Al-Quran yang kita baca itu menjadi syifa yang paling mujarab kepada diri kita. Kemudian, apa dah ni? Habis pukul apa 9.45. Sekarang pukul 9.35. Tak apa Ustazah, kalau nak extend sikit pun tak apa. Aku ambil masa kan ni kan, hari Minggu kan nak tidur awal ke apa kan. Ada orang bekerja kan letih dah. Okey. Ada satu doa yang Ustazah nak ajar kepada para muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Satu doa ini kita boleh beramal. Kita boleh sentiasa mohon kepada Allah. Iaitu doa yang berbunyi. Macam mana? Ustazah nak salin pun. Muslimat boleh salin ke doa Ustazah ni? Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsanilha illa anta. Ustazah ulang sekali lagi. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Apa maksud dia? Siapa tahu maksud dia? Siapa tahu maksud boleh live awal. Boleh masuk tidur dah. Doa ini yang bermaksud, ya Allah, Allahumma ihdina, tunjukkanlah kami li ahsanil akhlaq. Tunjukkanlah kami kepada sebaik-baik akhlak. Akhlak ni muslimat, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang paling baik. Akhlak the best. Tapi kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ada yang menuntut kepada sebaik-baik akhlak melainkanmu ya Allah.
doa ni. Beramal dengan doa ni. Selalu berdoa. Kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kita, memberikan kepada kita sebaik-baik akhlak. Akhlak yang terpuji, akhlak yang mahmudah. Memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang bahagia. Kerana itu adalah datang daripada Allah, bukan daripada siapa-siapa. Maka kita perlu memohon kepada Allah secara direct. Mintalah selalu. Moga-moga Allah Ta'ala akan menjadikan hati kita hati yang sejahtera, hati yang bahagia, hati yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana kita pulang kepada Allah nanti dengan bekalan yang amat banyak, yang memberatkan timbangan kanan kita dan melayakkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cuba muslimat buat perbezaan ya di antara seorang bayi dan seorang jenazah. Terang dah Ustazah cakap buat jenazah malam-malam. Ustazah muslimat buat perbezaan di antara seorang bayi yang baru dilahirkan dengan seorang jenazah. Apa perbezaan yang ada pada kedua-dua insan tersebut? Agak-agak apa perbezaannya? Seorang bayi. Amal dan dosa? Lagi? Jawapan lagi? Saiz. Dari sudut luaran, dari sudut fizikal ya yang muslimat nampak. Seorang bayi yang baru dilahirkan daripada perut, baru lahir ni, fresh lagi. Baru lahir kan dari perut seorang ibu, baru lahir. Kemudian seorang jenazah yang tiba masa nak dimasukkan ke dalam liang lahat. Cuba bayang. Apa beza? Secara fizikal, secara mata kasar kita nampak apa? Seorang yang suci bersih. Balut dengan apa tu? Nampak dah jawapan dia keluar dia. Dibalut. Balut dengan apa tu? Ada siapa jawab dibalut? Dibalut dengan apa? Balut dengan kain. Kain putih. Betul. Betul jawapan tu. Perbezaan seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan telanjang. Ada ke bayi lahir-lahir dipakai baju dah? Ada ke? Tak ada. Mana ada? Kita semua ni ataupun anak-anak kita yang dilahirkan tanpa berbaju, yakni bertelanjang, bayi. Tapi seorang jenazah sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, jenazah tersebut dibalut dengan kain putih, kain kafan. Itu beza dia. Tetapi yang membezakan tersebut adalah dari sudut amal. Jenazah tadi pulang kepada Allah dengan amal yang banyak. Sekejap tunggu Mama sekejap. Jenazah tersebut pulang kepada Allah, kembali kepada Allah dengan amal yang banyak. Macam mana kita nak mendapatkan amal yang banyak? Hidup ni muslimat, perlulah hidup dalam keadaan jangan kita ada sedikit permusuhan. Jangan ada sifat dendam. Jangan ada sifat benci-membenci. Jangan ada sifat suka mengata kepada orang. Janganlah. Buanglah segala sifat-sifat yang terkeji, terkutuk tu habis, buanglah ke. Tak ada untung pun muslimat. Kita ni muslimat kayak gini di hari akhirat kelak ni, satu perjalanan yang cukup panjang. Kita nak menunggu hisab daripada Allah Ta'ala itu suatu perjalanan yang cukup panjang. Bayangkan muslimat, kita mati. Dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian suatu ketika masa nanti kita akan dibangkitkan semula untuk menerima amal masing-masing. Bila mana kita dihimpunkan di padang mahsyar. Padang mahsyar ni muslimat sejauh mata memandang. Luasnya ni tidak dapat dibayangkan. Betapa luasnya mahsyar nanti. Kita pula berada di mahsyar tu dalam keadaan katanya sangat membimbangkan. Ada yang peluh ni, berpeluh-peluh ni muslimat sampai ke hidung. Disebut dalam hadis yang sahih. Sebab terlampau takut, dengan matahari sejengkal di atas kepala. Dan ini bergantung kepada amal masing-masing. Cuba muslimat bayangkan, kita berada di mahsyar ramai-ramai ni. Berada di mahsyar, berdebar dah ni. Nak tunggu amal ni, nak dihisap ni. Nak berjumpa dengan hakim yang mahal adil. Yakni Allah Ta'ala. Tetapi nak menunggu masa dihisap tu lama. Sampaikan ada satu kelompok manusia ini diceritakan dalam hadis bertemu Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolonglah bagi tahu kepada Allah
agar dipercepatkan hisab. Lama sangat dah duduk mahsyar ni. Apa Nabi Adam jawab? Aku tidak boleh memohon kepada Allah. Kemudian sekelompok tadi pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh tolong. Tolong untuk meminta kepada Allah agar dipercepatkan hisab. Kemudian cerita last sekali lah. Sekelompok manusia tadi pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu ada kuasa veto untuk meminta agar dipercepatkan hisab kepada Allah. Maka bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Taala agar dipercepatkan hisab. Maka serta-merta dijalankan hisab tersebut. Perjalanan hisab pula muslimat, bukan kita ni dipanggil ramai-ramai. Contoh, okey orang Selangor, mari naik penimbang ramai-ramai. Tidak. Tetapi kita dipanggil seorang demi seorang untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berbicara dengan Allah Ta'ala ni muslimat, Allah Ta'ala akan tengok buku catatan amalan kita itu yang mengandungi 99 muka surat. Buku catatan amalan kita ni muslimat dan juga saya semua kita ni, tak kisahlah siapa pun, kita semua mempunyai 99 muka surat buku catatan amalan kita. Dan besar ataupun kecil itu, besarnya nak khabar, sejauh mata memandang, besarnya. Dan satu persatu amalan kita akan dicatat di buku amalan tersebut. Baik, buruk, catat belaka. Tidak ada yang terlepas. Boleh bayangkan. Kemudian diceritakan bagaimana hisab yang cepat, hisab yang mudah ini, umpama Allah Ta'ala tengok buku catatan amalan kita dengan sekilas pandang. Tengok satu-satu, okey, engkau boleh masuk syurga. Tu hisab yang mudah. Kalau hisab yang sukar, hisab yang payah ni muslimat, Allah Ta'ala akan detailkan satu persatu. Sebagai contoh, okey, pukul 7 tadi, Minah buat ni. Pukul 8 ni Minah buat ni. Pukul 9 ni Minah buat ni. Tu hisab yang sukar, hisab yang detail. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita agar dimudahkan hisab. Doanya yang berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Saya ulang sekali lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku, hitunglah aku. Buatlah kira-kira kepada aku dengan hisab yang mudah, hisaban yasira. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Agar kita memohon kepada Allah. Bermula daripada sekarang. Agar Allah Ta'ala kelak nanti menghisap kita dengan hisap yang sangat-sangat mudah. Bukan hisap yang sangat sukar. Kita mohon untuk dijauhkan itu. Nak hisap lagi. Nak melalui titian sirat lagi. Allahu Akbar. Satu perjalanan yang sangat sukar di hari kiamat kelak. Sebab tu orang kadang-kadang hari ini dia tidak nampak lagi bagaimana keadaan realiti mahsyar. Tidak nampak lagi bagaimana realiti keadaan titian sirat. Bagaimana keadaan realiti mizan. Dia tak nampak. Sebab tu dia masih lagi leka membuat kesalahan dan dosa. Sama macam kita, macam Ustazah juga. Bukan muslimat. Mungkin muslimat, alhamdulillah. Saya yakin muslimat dalam ni adalah muslimat yang salihah. Semua insya-Allah, amin. Ustazah banyak bicara berkenaan dengan diri Ustazah lah ya. Kita ni banyak buat dosa, banyak buat silap. Silap kalau ada dengan suami, buat silap dengan suami. Kalau ada anak-anak, buat silap dengan anak-anak. Belum lagi buat silap dengan binatang. Banyak salah dan dosa silap kita ni muslimat. Jadi sebelum kita tidur malam ini, sama-sama kita beristighfar, berazam. Agar esok kita bangun nanti dengan jiwa yang bersih. Kita maafkanlah kesalahan orang yang buat kepada kita. Jangan ada sekelumit pun perasaan dengki. Jangan dengki kat orang. Janganlah dengki. Kita dengki contoh tengok jiran sebelah tu ada kereta baru. Nak musim PKP. Kenapa pula lah ada kereta baru musim PKP ni. Mari kita dengki kat dia. Minta jauh lah. Minta jauh sifat-sifat kedengkian tersebut. Sifat busuk hati. Sifat permusuhan. Sifat berdendam. Buangkan.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita, memandu kita dalam perkara kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik hari demi hari dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang diredai oleh Allah Taala, dalam keadaan hati yang sangat bahagia dan hati yang sangat tenang, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah kira cukuplah sekadar untuk malam ni, dan Ustazah memohon kemaafan atas ketelanjuran kata, atas kesilapan dalam berbicara. Mungkin ada muslimat yang tak faham apa yang Ustazah cakap dalam logat Terengganu untuk beberapa perkataan. Ustazah minta maaf. Dan juga mengambil masa muslimat yang terlebih sedikit tu. Mungkin ada yang nak tidur ke, ada yang nak aktiviti malam kan bersama keluarga. Ustazah minta maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini adalah bukan yang terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki lagi kita dipertemukan lagi. Tidak di dunia, insyaAllah kita akan dipertemukan di akhirat kelak, di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada diri Ustazah. Walaupun hakikatnya kedua-dua itu datang daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Terlebih-lebih dahulu yang berbahagia Puan Pengerusi Majlis. Apa nama tadi? Kak Emma Okey. Yang Ustazah hormati barisan AJK pelaksana dan juga AJK Jawatankuasa Surau Seri Baiduri Setia Alam Selangor, betul? Okey. Yang dihormati juga Wakil Persatuan Ummah Prihatin yang turut serta dalam pertemuan usrah kita pada malam ini, para guru, para asatizah, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Jauh kita hari ni. Muslimat berada di Selangor, Ustazah berada di Kemaman, Terengganu. Jauh kita, beratus kilometer kita dipisahkan dengan jarak secara fizikal. Namun alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui maya, melalui Zoom.